Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Ibadallah, ittaqullaha, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang diberkati, dirahmati, dikasihi lagi, moga kita diampuni, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dahulu kita kena redha dengan Allah bila Allah ilhamkan kepada kita untuk redha kepada Allah. Apa-apa pun semuanya bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kurniakan kepada kita hidayah untuk kita berbuat kebaikan, kerana kita hidup dalam qada dan qadar Tuhan, dalam iradat dan kudrat Allah. Iradat maknanya kemahuan, yang kita selalu baca Masya Allah. Perkataan Masya Allah maknanya apa yang Allah nak. Dan kita juga sebut Insya Allah, jika Allah mahu. Dan antara yang paling pelik kalau kita dengar sedikit berkaitan dengan Insya Allah, bukan kuliah ni, ini bukan tazkirah ni, ini sekadar kadang-kadang dia mari teringat, kita sebut sebagai mukaddimah dalam konteks, kerana saya nak ungkit sebenarnya semuanya bermula dari Allah. Semuanya bermula dari Allah. Bila bermula dari Allah, antara benda yang pelik saya nak sebut tadi sebelum saya terlupa, contohnya perkataan insya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita dalam hadis yang berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj contohnya. Ya'juj dan Ma'juj, sikit je saya ambil, saya bukan nak cerita Ya'juj dan Ma'juj. Kita tak tahu di mana mereka. Di mana mereka. Dan mereka 1000 kali ganda kita. 1000 kali ganda kita. Berdasarkan kepada hadis Nabi, bila Nabi cerita tentang ahli syurga dan neraka, dari 1000 orang, seorang kita ni masuk syurga, yang 999 dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj masuk neraka. 999 sifir mudahnya 1000 lah. Dan mereka sudah ada semenjak zaman berzaman. Ada yang kaitkan dengan zaman Nabi Isa, beberapa ratus tahun sebelum itu. Ada yang sebut semenjak zaman Nabi Ibrahim lagi. Dan kita tidak mahu bincang tentang tempoh tersebut. Tapi lebih awal dari kita lah orang Melayu, Ya'juj dan Ma'juj ni. Mereka ini, secara mudahnya Nabi bagi tahu, sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, tak mati setiap seorang, Ya'juj dan Ma'juj ni orang, sehingga dia akan dapat melihat 1000 orang dari zuriat.
Kita berapa orang je. Macam saya sekarang, zuriat saya 4 orang anak, cucu baru seorang. Sambil duduk berfikir kadang-kadang, sempat tak nak tengok cucu ni kahwin? Cucu baru umur 2 tahun 7 bulan, 8 bulan. Saya dah umur 54. Kalau dia kahwin umur 24, kalau kata, saya kena tunggulah 26 tahun. 54 campur 26, 80 tahun. Agak-agaknya sempat tak nak tengok, nak jumpa cicit yang pertama. Kalau dia kahwin umur 24, kalau dia kahwin umur awal lagi 70, umur 70, barangkali sempat cium cicit, sempat cium juga orang kata. Orang kata, faham kan benda yang saya sebut? Maknanya baru berapa orang? Baru 5-6 orang dari zuriat. Tapi Ya'juj dan Ma'juj ni, dia punya umur panjang sampai dia tidak mati kecuali sempat bersama dengan 1000 zuriat dia. Baik, kita tinggalkan benda tu. Yang pelik yang saya nak sebut ni, ini pelik juga, tapi saya nak sebut benda yang pelik. Perkataan insya-Allah. Kita tak tahu, ada kata dia di sebelah China sana atas, sebelah utara timur barat laut atas sana China. Ada kata dia sebelah di Georgia. Ada dokumentari yang ditunjuk, tapi semuanya teori belaka pasal benda gaib, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu yang kita perlu pegang. Mereka kalau dikatakan di China, maknanya mereka masih siang, kan? Kalau dikatakan di Georgia, barangkali baru nak masuk siang. Pasal kita dengan Georgia mungkin 7-8 jam kita lebih laju. Maknanya baru pukul 4 pagi. Barangkali kat sana belum subuh lagi. Kalau kita katalah, kalau mereka sedang berada di China berapa jam? 2 jam je depan kita. 2 jam, 3 jam, 3. Kalau 3 jam masih petang, maknanya mereka sedang gali lah. Sedang gali, nak keluar dari bukit yang sudah ditampal dengan besi dan ditutup pula dengan apa ni panggil tu, tembaga. Mereka sedang gali. Ini iman, iman. Kalau mereka sedang berada di Georgia, maka mereka belum bangun lagi pasal subuh. Mereka start gali subuh. Yang penting sepanjang hari mereka gali, ditunjukkan kepada Nabi SAW satu hari ketika Nabi tidur, dalam mimpi ditunjuk bagaimana Nabi kata sudah dibuka, lebih kurang terbuka besar ni, maknanya dah terbuka sikit, bukan kata nipis dah terbuka sikit, tapi setiap kali terbuka itu waktu maghrib. Jadi bila waktu maghrib, mereka masyarakat yang tidak bertamadun, barangkali mereka tak ada elektrik macam kita ni, mereka masyarakat yang macam dalam Amazon, lebih teruk lagi, jadi tak buat kerja masa gelap tu, mereka pun tinggal. Yang penting the power yang saya nak sebut of insya-Allah ni, setiap hari mereka gali, mereka tinggal, mereka kata besok kita gali semula, tapi mereka tak pernah sebut insya-Allah. Ialah pasal mereka bukan Muslim, mereka kafir, mereka ahli neraka. Allah dah sebut, alhamdulillah kita bukan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi pada akhir zaman, ketika setelah Nabi Isa alaihissalam selepas menang dalam peperangan berhadapan dengan Yahudi, sebelum tu berperang dengan Eropah, kemudian habis tu berperang dengan Yahudi, menang. Sampai satu ketika tiba-tiba Allah bagi tahu, Ya'juj dan Ma'juj dah keluar. Jibril datang bagi tahu kepada Nabi Isa yang bersama dengan orang mukmin zaman itu. Yang penting, kenapa dia boleh keluar? Kerana rupanya sehari sebelum itu, maghrib itu, semasa mereka tinggal, mereka sebut insya-Allah. Nak beritahu kita ni hidup dengan insya-Allah.
Bukan insya-Allah maksud saya yang kita duduk sebut hari-hari ni. Saya nak sebut perkataan syaa itu menunjukkan iradat. Kalau kita belajar sifat 20 kita tahu, kita kata apa ni, wujud kidam apa ni, wujud kidam baqa, lupa kan, wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat itu maknanya masyiah. Dan apa yang saya nak balikkan, saya tinggalkan terus cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj pasal bukan topik kita, di mana hidup kita ini kita bergantung terus kepada Allah. Maka kok mana pun kita kena mengaku kepada Allah kita tiada apa-apa. Sebab itu antara amalan yang terbaik yang Nabi pernah ajar kepada para sahabat, iaitulah perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tadi tak terfikir nak sebut benda ni. Yang apa ni, antara yang paling hebat ialah, antara Islam ni semua hebat belaka, tak ada benda yang tak hebat. Nanti kita akan sebut sekali. Pasal saya nak tekankan satu persatu ya. Saya nak ambil sedikit ya, pasal kita tak ada tajuk khusus. Tajuknya saya ambil sikit-sikit lah yang berguna. Bila kita sebut perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Rasulullah kata kanzun min kunuzil jannah. Dia treasure. Treasure ni maknanya harta karun. Bukan harta karun. Karun ni kafir, lawan tu. Harta kita. Maaf saya sebut harta karun. Tak ada kena-mengena. Karun dalam neraka bersama dengan Haman dan juga Fir'aun. Okay. Haman dan Fir'aun. Kita tinggalkan cerita mereka. Yang penting Rasulullah kata kanzun min kunuzil jannah. Treasure kita dalam syurga ni dia banyak. Kunuz maknanya banyak. Antaranya ialah la haula wala quwwata illa billah. Ataupun kita sambung la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dia mempunyai, dipanggil kehebatan yang terlalu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia menunjukkan al-istislam wa tafwid tam lillahi taala. Maksudnya, kalau para ulama kata ya, kalimatun azimah, satu kalimah yang sangat hebat, satu kalimah yang sangat hebat. Contoh saya sebut, bila kita jumpa dengan raja, kita kata pada dia tuanku. Perkataan tuanku itu dia faham kita hormat dia. Kalimah yang hebat. Bila anak kita panggil kita abah, dia bukan dalam konteks bapa sahaja. Kerana dia hormat kita, dia panggil kita abah. Kalau dia tak hormat, dia panggil hoi. Itu contoh. Maka bila kita sebut la haula wala quwwata illa billah, kata Nabi kepada Abu Musa al-Ash'ari, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, nak tak aku bagi tahu kamu amalan salah satu treasure dari treasure syurga. Treasure ni apa benda kita nak terjemah? Harta simpanan kan? Harta simpanan. Iktana zayat tenizu menyimpan. Betul lah tu. Simpan, harta simpanan kita dalam syurga. Bila sebut syurga ni, itu cerita lain pula. Nanti kalau ada peluang kita cakap pasal syurga. Yang penting Rasulullah kata la haula wala quwwata illa billah. Ada riwayat yang lain menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambah lagi ali al-azim. Kita puji Tuhan.
Kalimah ini dia sekaligus kalimah yang menunjukkan kita memohon dari Allah, kerana semuanya dari Allah. Bila semuanya dari Allah, bila semua dari Allah, maka kita memohon dari Allah Subhanahu wa taala, kerana kita faham Bismillah. Alhamdulillah. Allah mau rezeki. Amin. Allahumma ajurni biha fi musibati wa akhlif li khairan minha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tadi saya doa untuk saya tu. Sorry ya. Saya doa untuk saya dan mudah-mudahan sekali untuk sama-sama kita. Hak mana yang bagi kita. Pasal bila kita sedekah ni, dia antaranya dia dapat dia dapat cover musibat bala yang ada kena pada kita, sama ada yang sedang kena ataupun yang akan kena, di cover. Ada cerita dia. Kalau saya sebut cerita tu nanti aku tak habis pula cerita ni. Tak apa, mungkin saya akan sebutlah. Saya sebut pasal ada cerita realiti yang disebut oleh Fadilatul Syekh Muhammad Hassan. Nanti saya sebut balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menunjukkan kalimah kita minta bantuan dari Allah. Bila kita tak nak minta bantuan dari Allah. Contoh dia, saya nak jual kereta. Saya betul memang nak jual kereta pasal anak saya dah habis sekolah, kemudian tak perlu pergi jauh apa, tak perlu kan. Jadi nak jual lah kereta satu, ada satu lagi. Alhamdulillah Tuhan bagi murah rezeki dua, tapi nak jual. Siapa nak beli nanti tak boleh sebut benda tu, nanti jadi kempen nak jual beli dalam masjid. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik. Yang penting, Allahu akbar, tersilap saya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampunkan kita semua. Contohnya saya sebutkan, bila nak jual kereta, bila saya letak je dalam laman web kan, bila letak je, apa benda yang kita sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita minta tolong Allah, biarlah laku kereta aku ni. Doa, ya Allah cukup senangkanlah. Pasal apa? UIA dengan rumah saya dekat, dalam 5 minit je rasa beli motor pun cukup lah, nak pergi sekejap pergi balik je. Contoh. Itu contoh. Jadi nampak tak? Hidup ni berharap dia pada Allah SWT. Sebab itu Allah kata dalam Al-Quran, wallazina innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang hidup dia tidak berdoa. Bila apa makna doa? Doa adalah kalimah yang menunjukkan meminta dari Allah. Kalimah maknanya kita merendah diri, saya hamba Allah Tuhan dan Tuan. Tuhan dalam konteks disembah, Tuan pemilik badan kita, semua milik Allah kata. Baik. Bila kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka itu nak menunjukkan kita sebenarnya la haula, kita mengaku pada Allah, dipanggil surrender. Al-istislam ni surrender macam ni. At-tafwid, kita serahkan. Seolah-olah macam ni lah. Kalau kita balik rumah, kita dapat gaji, kita bubuh mudah 1,000 tu kita bagi pada isteri. Engkau uruskan. Nak sampai tahap nak isi minyak pun, isteri boleh tak bagi saya 200? 200 banyak kereta apa benda 200. 100 nak isi minyak. Contoh. Maknanya kita serah pada dia, baru kita minta balik. Bayangkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berdoa, maknanya tidak pernah berharap dari Allah, orang ini pasti akan masuk neraka. Bahkan dia akan masuk neraka dakhirin. Dakhirin ni dia macam perkataan
Kanazah, kunus yang saya baca tadi, maknanya simpanan, tersorok, tersimpan, maknanya lama masuk neraka. Pasal apa? Orang itu dianggap dalam diri dia ada satu sifat istikbar, itulah sombong, sifat yang ada pada iblis, syaitan, yang ada pada Namrud, yang ada pada Fir'aun, yang ada pada kaum-kaum yang sudah nanti dimusnahkan oleh Allah, yang ada pada orang kafir. Hubungan mereka dengan Allah, barangkali dengan kita baik, tapi dia dengan Allah, dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. La haula, tiada daya upaya, tiada kemampuan. Haula, tiada kemampuan nak meninggalkan benda jahat, maksiat. Ngaku je. Tak mampu kita nak tinggal benda jahat. Pasal kita ni dalam diri kita ada nafsu, kiri kanan kita ada syaitan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sampai begitu iblis dia berjanji dengan Allah. Jangan main janji dengan Allah nak buat jahat. Apa punya makhluk janji dengan Allah nak buat jahat. Kita tak ada. Kita semua janji dengan Allah nak buat baik, walaupun kita tak buat-buat. Walaupun kita tak buat-buat, tapi kita berjanji dengan Allah nak buat baik. Mudah-mudahan Allah tidak marah pada kita. Pasal apa? Allah tahu kita ni lemah. Allahu akbar. Wala quwwata, dan aku tak ada kemampuan, kekuatan. Tadi la haula, aku tiada kemampuan untuk meninggal kejahatan. Aku juga tidak ada kekuatan untuk buat kebaikan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Apa maksud dengan Allah? Yang ini yang para ulama, yang ini asal yang saya nak sebut, semuanya dari Allah. Kenapa? Contoh dia, antara orang yang berdosa besar, dan kita ni banyak dosa besar, dosa kecil, macam-macam dosa. Saya teringat, sebelum saya sebut ayat ini, saya teringat WhatsApp yang dihantar oleh pihak masjid kepada saya berkaitan dengan lebih kuranglah topik kita pagi ini, tazkirah Jumaat, di mana bila saya tengok jom imarah masjid, topik dia di Dewan Solat Utama Masjid At-Taqwa di sini, ceramah khas Tahun Baharu dan Cabaran dalam Memelihara Kefahaman Islam. Ada salah satu topik yang ada di sini, iaitulah pada 13 Januari contohnya. Ceritanya bagaimana nak berazam baru nak buat baik, azam nak tinggalkan maksiat. Sebelum nak azam jadi kaya, nak meninggalkan kemiskinan, mesti dulu nak azam jadi soleh dan meninggalkan jadi munafik ataupun fasik. Azam. Baik, itu contoh. Qiyamul Lail, jom subuh 14 hari bulan hari ni berapa ya? Hari ni 13. Betul lah, hari ni 13. Selepas solat maghrib akan malam ni. Okey, malam ni 14 esok jam 4.30 pagi. Malam ni lah. Selepas pukul 12. Qiyamul Lail dan jom subuh penuh masjid. Kenapa nak Qiyamul Lail? Contoh, pasal Qiyamul Lail kita nak beristighfar, kita nak bermunajat dengan Tuhan. Benda dua je. Nak masuk syurga, selamat sama sekali dari neraka. Kalau dalam konteks syurga. Kalau dalam akhirat, kalau dalam konteks dunia, selamat dunia,
selamat dari bencana dan musibah. Itu contoh. Kalau sakit, nanti tolong ingat benda bab sakit. Sebut perkataan sakit nanti pada saya, Ustaz tak sebut hal sakit. Sedekah dengan sakit. Saya nak sebut cerita itu sikit. Dan yang ketiga, hari Ahad kuliah subuh khas, jom istiqamah. Perkataan istiqamah. Istiqamah. Apa makna istiqamah? Allahu Akbar. Paling mudah, Umar Al-Khattab kata, bukan saya nak tolong bagi tahu pada ni, saya lebih pandai dari penceramah, jangan cakap begitu. Ini profesor datang ni. Saya bukan profesor. Cuma bila pasal dia dengan saya kongsi benda sama, dia biasa memang dia lebih faham dah. Jangan astagfirullahalazim, takut orang fikir saya nak mendahului dia, tak. Cuma kita petik salah satu hak saya ambil, saya ingat Sayyidina Umar ada kata bila sebut istiqamah ini, iaitulah ikhlas, yang kita duduk sebut tauhid. Itulah istiqamah. Secara mudah dia ada beberapa pengenalan berkaitan dengan istiqamah. Kata Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ikhlas dia kata. Sayyidina Umar kata benda lain. Baik, kita tinggalkan satu. Wala quwwata illa billah, tak ada kemampuan kita kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok 3 ceramah yang diatur ini, motifnya semuanya nak jadi soleh, meninggalkan fasik ataupun nifaq, munafik. Baru ni anak saya tanya saya, Abah, pasal saya ajar dia mengaji, di umur 12 tahun. Dia kata, Abah, munafik ni apa benda? Macam mana nak faham munafik? Anak saya tanya. Saya pasal saya bila ajar dia mengaji, saya akan terjemah dan saya terang pada dia sikit-sikit lah. Budak umur 12 nak terang lebih-lebih tak boleh lah. Saya pun teringat terowong dalam bahasa Arab kata nafaq, maknanya 3 huruf yang sama. Munafik dia ada 3 huruf penting, nun, fa, qaf. Cuma terowong orang Arab sebut nafaq. Bila orang munafik, jadi pun saya pun bagi tahu kepada dia, nak tahu munafik macam mana, nak terang kepada budak-budak. Tapi saya tak sebut yang sini, yang terowong ni tak terfikir. Saya sebut terowong nak balik Terengganu, dekat kat mana tu, kat Janda Baik tu kan, kat tu lah. Saya kata terowong ni, kamu tengok, saya sebut nama dia lah, Hadi. Hadi tengok sekarang dia ada cahaya pasal kita dunia moden. Terowong ni dia lubang, asal dia lubang dalam bukit. Bila kita tengok depan, kita di luar, bila kita tengok depan, kita tengok dia bercahaya. Makin kita masuk dia gelap, makin kita masuk dia gelap, makin masuk kita gelap. Asalnya bila tidak ada pencahayaan elektrik ni, dia akan jadi gelap segelap-gelapnya sampai kita tak nampak apa. Itulah munafik. Saya beritahu pada dia, itulah hati orang munafik. Terowong yang tak ada lampu. Faham tak? Dia kata faham, tak tahu ke tidak faham. Umur 12 tahun. Tapi buat perbandingan. Program-program ni semua kita nak letak lampu ni dalam. Lampu ni dalam, supaya jangan ada terowong tu dalam tu kita yang disediakan. Jadi benda ni semuanya balik kepada asal yang saya sebut tadi. Dia kok mana pun dia perlu kepada Allah. Bila perlu kepada Allah, maka ada satu cerita, wa ala thalathati allazina khulifu, ada 3 orang sahabat yang mana mereka berdosa besar bila mereka tidak menyertai peperangan, tak ikut Nabi. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat. Yang penting orang yang buat dosa macam kita ni, kita kena ada rasa sempit dada. Dhaqat alaihimul ardu,
rasa bumi ni sempit. Rasa bumi ni sempit. Baru ni saya ziarah seorang sahabat saya. Dan kami berdua ada seorang sahabat lagi. Sahabat kami tu dia sekarang tinggal di Kanada. Di Kanada. Dia tinggal di Kanada. Dia bercerai dengan isteri dia yang pertama. Cerita bab cerai ni sekarang ni sangat popular. Sakit kepala nak baca. Macam-macam orang cakap cerai, kelahi. Kalau kita sebut syaitan tadi yang sombong, antara syaitan yang paling rapat dengan iblis di istana dia di atas laut sana. Kat mana laut tu ada kata dekat Bermuda Triangle, itu kita tak perlu cari, jangan pergi cari. Tak tahulah di mana ke dia istana iblis. Antara yang paling rapat dengan iblis yang engkar pada Nabi Adam tu, dia ada kat sana. Nabi beritahu di mana selepas orang yang memurtadkan orang, antara yang paling rapat yang disayangi oleh iblis ialah orang yang berjaya mencerai-beraikan suami isteri. Jadi kita tinggalkan cerita tu. Yang masalahnya, kawan yang ketiga ni bila dia bercerai, dia kahwin seorang lagi. Dia bawa anak dia 2 orang pergi Kanada. Saya tak sebut nama, saya sebut cerita sahaja. Jadi bila dia bawa 2 orang anak ni ke Kanada untuk tempoh yang sudah beberapa belas tahun, pasal anak tu dah jadi pemuda dah. Di Malaysia ditinggal 2 orang, dia ambil 2 orang. Ditinggal 2 orang ke gitulah, saya pun tak ingat dah. Tapi dia ambil 2 orang ke 3 orang gitu dia ambil. 3 orang dia ambil, seorang anak perempuan. 2 lelaki, kat sini ada seorang, ke 2 orang gitulah. Bila dia datang ke Malaysia, pasal pasport Malaysia kan, nak kena sekurang-kurangnya 5 tahun nak kena tu. Bila dia balik, dia punyalah bersembunyi. Pasal apa? Pasal dia tahu dia buat salah. Dia sembunyi dari saya, dia sembunyi dari kawan kita seorang lagi, dia sembunyi semua dari kawan-kawan dia. Bila dia habis je, dia pun balik, dia pun bagi tahu, baru ni dia Malaysia. Padahal dia kawan. Bersembunyi pasal apa? Pasal barangkali perasaan yang saya sebut tadi kan, Allah kata ni ayat Quran, orang kalau dia buat salah, dia rasa bumi ni kecil. Mungkin dia berasa isteri dia akan jumpa dia tu. Mungkin dia akan berasa begitu. Dia walaupun isteri dia Malaysia besar mana, barangkali dia akan rasa sampai dia Malaysia, isteri dia duduk tunggu dekat airport. Begitulah perasaan yang pernah dirasa oleh 3 orang sahabat Nabi. Bila dah Nabi dengan mujahidin keluar pergi perang, mereka berada di bumi Madinah tak keluar, mereka rasa bumi ini sempit. Di hujung ayat ni saya tak sempat nak sebut belaka ya. Kita habis berapa ni? Berapa minit ni? Dia 22 berapa minit? 10 minit. Okey. 10 minit. Pasal kadang-kadang masjid ada nak buat pengumuman. Okey, baik. Allah kata apa? Saya baca sebab itu saya baca semua. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dahlah dia rasa bumi ini sempit, dia rasa hati dia pun sempit. Hati sempit. Memang hati sempit. Pasal apa hati sempit? Pasal mana ada manusia boleh tipu hati dia sendiri? Kan? Mana ada manusia boleh tipu hati dia sendiri? Yang barangkali saya pernah sebut di masjid ni waktu saya datang. Kalau saya bawa balik air ni ke rumah, contoh je ni, saya bawa balik air ni, anak saya pun ambil minum. Dia kata, abah best lah, abah beli kat mana? Kalau dia kata, abah beli kat mana? Abah tak beli pun. Tiba-tiba abah pun tipu, abah beli kat kedai bawah, contohnya. Dia tak tahu, dia percaya pada saya. Tapi hati saya, dia akan beritahu apa?
No. Awak tak beli pun, awak ambil di masjid. Mana ada hati boleh tipu diri dia sendiri. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Kata Allah, ni firman Allah. Allah tak jadikan manusia ada dua hati. Maknanya bila kita ada cuma satu hati, maka kita tak boleh yang ini nak cover yang ini nak cover ini. Dia benda hak betul tetap betul, hak salah tetap salah. Hak kita tahu ini hak kita tahu ini bukan hak kita. Jadi sahabat ni macam-macam dia bagi alasan, pasal nak kena kutip buah lah, nak inilah. Akhirnya rupanya perasa dalam hati, bukan pasal itu. Itu alasan di mulut. Sebab itu Rasulullah kata, man yadman li ma baina lahyaihi. Siapa boleh jamin pada aku, dia boleh jaga betul-betul antara dua jambang dia, maknanya mulut. Wa ma baina rijlaihi, dan antara dua kaki dia, alat sulit kemaluan kita supaya tidak berzina. Adman lahu jannah, aku akan jamin dia akan masuk syurga. Allahu akbar. Allahu akbar. Isunya kita nak masuk syurga je belaka. Isunya kita nak masuk syurganya belaka. Semalam ke dua malam lepas, bila kawan-kawan yang pergi ke umrah hantar dalam laman masing-masing Facebook, saya ada Facebook, dia tunjuk ada jemaah dia yang meninggal di Mekah, ada jemaah yang pergi meninggal di Madinah. Untungnya Allahu akbar. Contoh, kita tak tahu kita ni akan dikebumikan di mana. Pasal saya tak tahu daging saya ni tanahnya dari mana. Pasal kita akan dikembalikan kepada tanah di mana kita dibuat. Hadis Nabi beritahu macam tu. Ada hadis dia. Kadang-kadang kita tengok orang tu orang hitam, astagfirullahaladzim, nak sebut legam, hitam, orang hitam. Tengok, nak jaga mulut punyalah susah. Kita ni orang Melayu perasan sangat kononnya putih, kan? Orang lain tak legam. Astagfirullahaladzim. Ada orang hitam, saya terpaksa sebut hitam. Orang hitam dia mati di Madinah, dikebumikan Madinah. Nabi tengok, Nabi sebut la ilaha illallah. Nabi kagum dengan Allah. Bila kagum dengan Allah, sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Body dia, jenazah dia tu telah dibawa dari langit dan bumi tempat dia lahir ke bumi di mana tanah dia dilahirkan. Padahal mak dia lahirkan dia di Habsyah. Orang tu orang Habsyah. Rupanya tanah dia tu tanah Madinah. Dia ada di Baqi' sekarang. Kita tak tahu kita dari mana. Tapi kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kubur kami di Baqi', dan berikanlah kepada kami pahala mendapat kubur di Baqi' sekalipun kalau kami tidak dikebumikan di Baqi'. Amin. Ini nak bagi tahu semua harapan kita. Pasal Nabi suruh, man istata'a an yamuta fil madinati fal yaf'al, atau kama qala Rasulullah. Siapa yang mampu mati di Madinah, buat. Maknanya sungguh-sungguh. Ada 3 minit lagi. Tunggu ni. Nasib baik tak pegang pedang je. Saya ingat masa tahun 92, masa saya tengok hukum qisas, kena bunuh, kena pancung di Jeddah, Arab Saudi. Dia tunggu gini kan, cuma dia pegang pedang. Lepas habis pengumuman, dia angkat, serang sekali, bunyi perak, bunyi macam kita patah lidi tu, bunyi perak sekali, darah pun mancuk sana, lebih kurang 2 meter. Kepala tak putus hari tu, tengkuk dia tak putus, tapi terkulai lah. Perut saya kosong masa tu, hak muntah api. Baik, kita tinggalkan cerita tu. Di hujung
Bila perasaan itu ada, apa perasaan yang ada perlu ada dengan molek muslimin, muslimat tak ada, muslimin dengan molek. Dalam hati kita kena ada satu perasaan wazannu, yakin. Sekali lagi, yakin. Sekali lagi saya sebut yakin. Debar saya. Tidak ada tempat untuk kita boleh berlindung dari kemurkaan Allah. Bila Allah marah, tak ada tempat kita nak lari. Tempat perlindungan tak ada. Kecuali kita kena kembali kepada Allah. Takut dari rimau, lari dari rimau. Takut dari apa pun, lari dari itu. Cuma ada hampir serupa. Takut pada ayah, baliklah pada ayah. Takut pada mak, tetap balik pada mak. Sebab itu kalau kita baca, bila Allah sebut taatlah pada Allah, taat pada ibu bapa, ada 3 kali Allah ulang. Ayat tu dia ada bergabung. Taat pada Allah dengan ibu bapa 3 kali Allah ulang. Saya tak kata mak bapak sama dengan tu, tapi besarnya kedudukan mereka. Itu cerita lain pula. Tapi itulah yang kita nak faham. Kita takut dari apa pun kita lari. Takut pada mak bapak, jangan lari, balik semula pada mak bapak. Kok mana pun. Saya tak boleh nak pergi dah pasal mak bapak dah meninggal. Tapi kena pergilah ziarah apa semua sekali, beristighfar. Yang penting bila kita ada dalam hati keyakinan, tak ada tempat nak lari, tak ada tempat nak berlindung, tak ada tempat nak menyelamatkan diri dari Allah kecuali pada Allah. Bila ada perasaan tu, sekali lagi saya sebut muslimin, perasaan. Bila ada perasaan summa taba alaihim, Allah akan ilhamkan kita untuk bertaubat. Yang ini yang saya sebut dari awal. Sebelum kita nak, Allah nak dulu. Sebelum kita berasa nak bertaubat, sebenarnya Allah ilhamkan kepada kita taubat. Jangan perasan diri aku nak bertaubat. No. Saya pinjam bahasa Inggeris sikit. Kita cuma perasan diri, bukan perasan diri, kita rasa senang hati pasal kita rasa takut pada Allah. Yang nak mentaubatkan kita, ya Allah. Bila Allah nak kita bertaubat, Allah akan beri perasaan rasa sempit dada, rasa tak ada tempat nak lari. Kemudian Allah ilhamkan kepada kita taubat. Pasal apa? Liyatubu, kerana Allah nak terima taubat kita. Inilah program yang masjid kita buat. Liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Saya habiskan dengan wahyu Allah. Yakinlah sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha mengasihi, Maha mengasihani kita semua. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu, dikkahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu, jiddahu wa hazlahu wa khata'ahu wa amdahu. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf cerita bab sedekah dengan tu tadi tak sempat dah nak sebut.